Kembali kita berdoa. 让我们再一次祷告， Seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan, 就好像我们刚刚所唱的一首诗， itulah juga kerinduan kami saat ini. 这就是我们在你面前这个时候的渴望。 Penuhilah hati dan hidup kami 求你充满，用你的话语充满我们的心， dengan kebenaran firman Tuhan. 用你的话语真理来充满我们。 Bersabdalah kepada setiap kami, 求你向我们每一个人的说话， karena kami siap untuk mendengar. 我们预备静听你的话。 Dalam Kristus Yesus, 奉靠我们主耶稣基督的圣名， kami menaikkan doa kami. 我们献上我们的祷告祈求。 Amin. 阿门。 Perenungan firman Tuhan pada saat ini menurut Yesaya 40 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. 今天我们的信息是从以赛亚书第14章第1节到第5节里面的信息。 Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. 以赛亚书第14章第1节到第5节里面这样的信息告诉我们说：你们的神说，你们要安慰我的百姓，要对耶路撒冷说安慰的话，又向他宣告说，他征战的日子已满了，他的罪孽赦免了，他为自己的一切罪从耶和华手中的加倍受罚。有人声喊着说，在旷野预备耶和华的路，在沙漠地修平我们神的道。一切山洼都要填满，大山小冈都要削平，高低的要改为平淡，崎岖的必成为平原。耶和华的荣耀必然显现，凡有血气的必一同看见，因为这是耶和华开口说的。 Shalom umat Tuhan yang terkasih. 各位亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Kalau kita perhatikan bahwa hidup kita tidak pernah jauh dari situasi yang membuat kita letih. 我们注意到，我们平日的生活就是离不开我们的疲倦、灰心那样的情况。 Berita dunia bahkan juga berita di sekitar kita yang begitu menegangkan. 这个世界的消息也给我们听到很多叫我们惊慌的事。 Keluarga-keluarga yang hidup dengan pergumulan mereka masing-masing. 家庭里面还有苦难，还有征战， Atau juga kesehatan yang semakin melemah. 甚至我们的身体也有疾病软弱。 Pekerjaan-pekerjaan yang sering menekan kita. 许多时候，我们的工作也在那里刺激我们， Bahkan gereja pun menghadapi tantangan zaman. 甚至教会也面临到今天世界的挑战。 Dalam situasi yang seperti ini saudara-saudara, 在这样的情况当中，各位弟兄姐妹们， suara Alkitab datang sebagai kabar baik. 那么这个神的话临到我们身上，成为一个好的消息。 Apa kabar baiknya saudara? 什么是好消息呢？ Ada pengharapan yang teguh dan tidak tergoyahkan. 就是在主里面有一个坚定不动摇的那个盼望。
Pengharapan kita yang berpusat pada Kristus dan juga kedatangannya. 这个盼望是记住在主耶稣基督跟他再来的那个话。 Tema kita pada hari ini adalah the hope of His coming. 今天我们的题目是我们将来的盼望， Mengajak kita semua kembali menegakkan kepala dan hati kita. 让我们今天回复到我们今天心里面的那个盼望。 Karena Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam hidup ini. 因为在我们的生活当中，神没有静静在那里。 Tuhan datang membawa pemulihan dan damai bagi umatnya. 主要来的时候，要带领我们每一个人回复我们每一个人的生活。 Karena itu saudara, mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. 让我们一起来从神的话语来学习一些的功课吧。 Bahwa pengharapan dari Tuhan adalah pengharapan yang menghibur. 在主里面的盼望是一个给我们安慰的盼望。 Yesaya 40 membuka dengan perintah, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. 耶赛亚40章开始的时候，也告诉我们说要安慰我的百姓，安慰我的百姓。 Saudara, ini bukanlah penghiburan yang murahan. 这不是一个平平淡淡的一个安慰， Ini juga bukan penghiburan sebagai pelarian kita. 这不是我们今天盼望的那个没有因为的盼望。 Seperti biasa ketika kita ada masalah, bukankah kita lebih senang lari dari masalah? 我们许多时候遇到困难的时候，我们就逃避这个困难，是吧？ Penghiburan ini juga bukan kata-kata motivasi yang kosong. 这盼望不是给我们一个虚空的一个盼望， Ini adalah penghiburan yang bersumber dari Allah 这 sendiri. 个盼望，这是安慰，是从神那里得来的。 Karena itu mari kita lihat saudara, 各位亲爱的弟兄，我们一同来看， bahwa penghiburan yang diberikan Allah ini adalah penghiburan dalam konteks penderitaan. 那么在这里，神给我们的安慰，就是在我们忧伤的时候， Bangsa Israel pada waktu itu hidup di dalam pembuangan. 那个时候以色列百姓活在那个被掳的情况当中， Mereka jauh dari tanah air mereka. 他们离开他们的自己的国家很远， Mereka jauh dari bait Allah. 他们离开他们的主的圣殿很远， Bahkan mereka jauh dari rasa aman. 甚至于他们没有这个平安的那个感觉。 Tetapi justru di dalam keterpurukan itulah 就是在这样的情况当中， Tuhan berkata kepada mereka, 神对以色列百姓说 kesengsaraanmu akan berakhir. 你们的痛苦要结束， Jalan yang terjal akan diluruskan. 那么弯曲的道路要修平， Lembah akan ditinggikan dan gunung akan diratakan. 山谷要被削平，要建立平坦的道路。 Dan itu artinya Tuhan sedang membuka jalan baru bagi pemulihan 那 umat. 么这里给我们看见，神要回复他们，用这个神的方法来回复他们的生活。 Saudara, bukankah itu juga yang seringkali kita hadapi dalam hidup ini? 在这个情况当中，也不是我们，是不是也是我们生活上所遇到的一切的困难吗？ Seolah-olah kita menghadapi jalan buntu di depan kita. 许多时候我们面对着好像绝路那样的， Tapi ternyata Tuhan sedang membuka jalan baru. 但是其实神已经给我们开了新的一条路。 Lalu kita harus menyadari bahwa pengharapan ini bukan karena kekuatan kita sebagai manusia. 我们也认识到，我们这个解决难处不是靠着我们自己的能力， Tetapi Tuhan datang dalam hidup kita. 是在我们神活在我们的生命当中。 Ayat 5 dari Yesaya 40 mengatakan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. 以赛亚书第14章第5节也告诉我们说，耶和华的荣耀必然显现。 Karena itu saudara, mari kita sadari bersama. 让我们每一个人都感觉到确信， Pemulihan itu bukan dimulai oleh kita sebagai manusia. 那个我们的生活的恢复不是因着我们自己的能力， Tetapi oleh Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita. 乃是因为神在我们的生命当中居住。 Dan inilah dasar dari pengharapan kita semua. 这就是我们盼望的缘由。 Bahwa Tuhan sendiri yang bergerak, Tuhan sendiri yang mendekat, Tuhan sendiri yang bertindak untuk memulihkan kita. 神自己在工作，神自己来亲近我们，神在哪里要回复我们？
Karena itu mari kita juga melihat saudara-saudara, pengharapan ini adalah pengharapan yang mempersiapkan. 那么我们看见这个盼望也为我们预备好我们自己。 Lukas menegaskan bahwa seruan Yesaya digenapi melalui pelayanan Yohanes Pembaptis. 我们看见路加在那里宣告说，在那里神用他自己的预言来成就在施洗约翰的身上。 Suatu suara berseru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. 在一个地方有圣经告诉我们说，要为神修平他的路， Karena itu saudara ingatlah, 所以我们要记得， pengharapan selalu bergerak bukannya pasif. 那么这个盼望始终是活活的，一直走动，不是在那里被动的。 Itu artinya menanti Tuhan bukan berarti kita berdiam diri. 所以呢，告诉我们说，我们等候神的时候，不是在那里静静的不动去， Tapi bagaimana kita mempersiapkan hati kita, 乃是因为我们真的要预备好我们的心， mempersiapkan hidup kita, 预备好我们自己的生活， dan bagaimana cara kita berjalan di dunia ini. 让我们可以怎么样走在这个世界的道路上。 Di dalam minggu Advent yang pertama ini, 在这个主耶稣降临的头一个礼拜， Yohanes Pembaptis mengingatkan kita semua, 施洗约翰再一次的告诉我们， supaya yang pertama kita bertobat, yang kedua meratakan jalan yang bengkok, 要修平神的路， dan yang ketiga membenahi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 第三就是要我们为我们的生活来照着神的旨意来行。 Saudara, pengharapan bukan hanya menunggu kedatangan Kristus kembali, 我们盼望不是在等候主耶稣基督的再来， tetapi pengharapan itu harus membentuk cara hidup kita hari ini. 让这个盼望叫我们今天要知道怎么样来活着。 Karena itu, mari kita memiliki pengharapan yang inklusif, saudara. 让我们可以有一个真正完整的一个盼望。 Dalam Injil Lukas 3 ayat 6 mengingatkan kita, 在路加福音第3章第6节告诉我们， dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. 每一个人都看见神的救恩。 Apa artinya, saudara? 什么意思呢？ Yang pertama, pengharapan Kristus bukan hanya milik segelintir orang. 那第一方面，我们看见主耶稣基督给我们的盼望，不是单单属于某一些人， Tetapi pengharapan harus dimiliki oleh setiap orang. 这个盼望是属于每一个人的。 Lalu yang kedua, 第二方面， pemulihan Tuhan ini diperuntukkan bagi dunia. 那么这个神的回复是为着这个世界而做， Bagi orang-orang yang tersisi, bagi mereka yang putus asa dan merasa tidak layak. 是为着那些被丢弃的人，在放弃一边的人，不被人去理睬的人，那些人。 Dan yang ketiga, saudara, 第三方面， pengharapan itu menjamin. Nah, inilah 第三方面就包括一切， salah satu janji yang paling indah dari Tuhan Yesus sendiri. 在主耶稣基督所做的最美的善的事。 Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. 约翰福音第14章第1节到第3节告诉我们， Bukan hanya sekadar untuk kedukaan saja. 不是因为要为着安慰我们的伤心， Tapi Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 juga berlaku buat kita dalam hidup ini. 那么约翰福音第14章第1节到第3节也有为着我们每一个人今天仍旧在活着的人。 Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu. 主耶稣说：“你们心里面不要忧愁， Aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. 我要回来，带你们到我那里去。” Saudara-saudara, 各位弟兄姐妹， pengharapan ini harusnya mengusir kegelisahan kita. 那么这个盼望好像要驱除我们一切的惧怕， Dalam dunia yang penuh dengan kecemasan, 在这个充满着惧怕的世界里头， dalam dunia yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, 在这个充满着惧怕的世界里头， saat ini Yesus mau berkata kepada saudara dan saya, 今天主耶稣要对我们每一个人说话， jangan cemas, 你不要忧愁， percayalah, 你要相信我， ada tempat yang disediakan 有 bagimu. 有地方为你预备。 Saudara, Yesus tidak berkata bahwa hidup ini akan mudah. 主耶稣没有告诉你说你的生活要平平淡淡好好的，
Tapi justru Yesus menjanjikan kehadiran dan kepastian di dalam kehidupan kita. 但是主耶稣却应许要跟我们在生活当中跟我们在一起。 Karena itu percayalah bahwa janji kedatangannya ini memberikan kepastian masa depan. 所以呢，告诉我们说，我们要相信主耶稣这样的应许是为着我们的前面的道路。 Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekadar untuk mengajar. 主耶稣来到这个世界上，不是单单要教导。 Yesus datang bukan hanya sekadar menyembuhkan. 主耶稣来到这个世界，不是单单要医治。 Yesus datang bukan hanya untuk mati di atas kayu 主 salib. 耶稣来不是要单单死在十字架上， Tapi Yesus datang kembali untuk membawa kita kepada kepenuhan damai yang 那 sejati. 么主耶稣来到世界上，要带我们到一个真正的平安喜乐的境地。 Pengharapan kita bukan tentang semoga. 那么这个盼望不是单单也许可能。 Orang Kristen itu tidak mengenal kata semoga. Saudara. 基督徒不应该有这个也许这个话， Tetapi Tuhan pasti datang. 但是我们确信主一定再来， Tuhan pasti memulihkan. 主耶稣一定要回复我们， Bahkan Tuhan pasti akan menuntun kita sampai akhir. 甚至主耶稣要带领我们直到最后的那一个阶段。 Lalu apa aplikasinya buat kita? 那么今天我们反应如何呢？ Bagaimana kita hidup sebagai umat yang memegang pengharapan? 我们如何成为一个基督徒，要活着有这样的盼望呢？ Saudara, mari kita bangun pengharapan dalam firman, bukan situasi. 我们要建立我们的盼望在主耶稣基督的话语上，不是在环境里面。 Kehidupan kita tidak bergantung terhadap situasi. 我们的生命不是建立在环境里面， Situasi itu bisa berubah, 这个 saudara. 环境会改变的。 Tetapi firman Tuhan akan selalu tetap dalam hidup kita. 但是神的话永远存在，不知改变。 Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan, 第二方面，我们可以做到的是什么呢？ persiapkan hidup setiap hari. 我们每一天准备好自己。 Saudara, apa yang akan kita lakukan 我们要做什么呢？ ketika kita tahu bahwa Tuhan akan segera memanggil kita pulang? 当我们知道我们的主要现在要接我们回去的时候， Pasti kita akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. 所以我们要预备好，好好的预备好自己，是吗？ Karena itu teruslah berpikir di dalam kehidupan kita. 我们必须要在生活上想想， Tuhan kapanpun bisa datang menjemput kita. 主什么时候都会来接我们到哪里，到他那里。 Karena itu mari kita terus hidup di dalam pertobatan. 所以我们每一天每一个日子都要在神面前过一个悔改的生活。 Kita mau terus memperbaiki relasi. 我们要恢复我们跟人的关系， Kita mau berlaku adil di dalam hidup kita. 我们在生活上要公平对待， Dan kita mau hidup di dalam kekudusan. 我们要活在圣洁的生活里头。 Dan yang ketiga, jadilah pembawa pengharapan bagi sesama. 第三方面，我们要把这个盼望带给四周围的人。 Tuhan Yesus akan datang kembali. 主耶稣快要再来， Dia sudah membawa damainya di dalam kehidupan saudara dan saya. 他已经在你的生命当中给你赐下平安喜乐。 Maka saudara dan saya pun dipanggil 所以我们被神，每一个人都被神呼召出来， untuk menghadirkan damai di sekitar kita. 叫我们可以把这个和平喜乐带给四周围的人。 Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, 所以各位亲爱的弟兄姐妹们， hari ini ada kabar baik 今天有一个好消息， bagi setiap kita yang sedang putus harapan. 每一个人曾经可能你们在失望当中， Dalam dunia yang terasa gelap, 在这个充满着黑暗，你觉得充满着黑暗的世界里头， firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan dan meneguhkan kita. 神的话今天要告诉你，要警告解决你。 Tuhan ada. 主是在有的存在， Tuhan melihat kita. 主看着我们， Tuhan mau datang mendekat kepada kita. 他要接近我们，跟我们亲近。 Tuhan mau menyatakan pemulihannya. 他甚至主要回复我们的一切， Bahkan Tuhan menjanjikan masa depan. 他也应许我们将来的盼望。 Dan kedatangannya membawa damai yang sejati. 所以他再来要带给我们真正的平安。
Di tengah keletihan umat, 在每一个人寂寞忧伤的时候， Tuhan berkata kepada setiap kita, 主对我们每一个疲倦灰心的人说： hiburkanlah umatku, 要安慰我的百姓，安慰我的百姓， sebab aku datang. 因为我必再来。 Kiranya di dalam memasuki minggu Advent yang pertama, 当我们进到这个主耶稣降临的头一个礼拜的时候， pengharapan itu selalu ada dalam hati kita. 我们心里面实在一直有这样的盼望， Pengharapan itu selalu memenuhi hati kita. 让这个盼望时刻充满我们的心。 Tuhan menolong kita. 主帮助我们， Amin. 阿门。 Kita masuki saat hening. 我们一同默祷。